Saya kerja sendiri, saya buka kelas mengaji. Oh, kelas mengaji. Apa nama kelas dia, Uh, Ustaz? di Temeloh ni kami panggil Temeloh Mengaji, di Tolong mengaji. Ampang Mengaji. Oh, Masya Allah. Okey, okey, Uh, okey. Tolong mengaji dan di ampang-ampang mengaji. Maknanya yeah. ini kelas macam yang dibuat di mana tu, di bandar dekat Kuantan tu. Ada yang Datuk Syamsuddin ke apa buat. Nampak saya dah pergi tengok, bagus Ustaz dia Yeah. buat. Saya ni kira konsep tuition, tapi buat masa ni saya fokus pada pelajar dewasa lah. Pelajar Asyik. dewasa. Dia ada kelas asas, tajwid, Okey, okey. tahsin, tadabbur. Okey. Okey Ustaz, kita nak mula dah Ustaz ya. Okey. Yang pertama sekali Ustaz Saleh nanti ya. Yang kedua Ustaz Asyik. Kita bersiaran sekitar dalam 1 jam begitu, insya-Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila ilaihi fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Para penonton yang mati sekalian, alhamdulillah kita bersiaran. Kali ini kita bersiaran betul-betul di ambang datangnya satu Ramadan. Di ambang datangnya satu Ramadan. Sebentar nanti kita maghrib, selepas maghrib kita isyak. Dan insya-Allah tidak apa akan melentang tuan-tuan dan puan, malam ni kita mulalah tarawih. Malam yang pertama kita tarawih malam ni insya-Allah. Jadi minta anak-anak, minta semua sekali dalam keadaan COVID-19 ini, dalam keadaan kita PKP tak pergi mana-mana ni, insya-Allah concentrate betul-betul. Apa yang kita nak concentrate ibadah, ibu sekalian ibadah antaranya ialah Al-Quran. Melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, itulah yang nak dilakukan tuan-tuan dan puan. Bersama saya tuan-tuan nak bincang ni, kita nak bincang ni tuan-tuan dan puan ya. Yang pertama sekali ya Ustaz Saleh ya. Ustaz Saleh yang bersama dengan saya ni, Ustaz Saleh Abdul Razak. Sekarang ni tuan-tuan dan puan menjadi tenaga pengajar utama di IQKL, sebuah institut Al-Quran yang telah dijalankan, yang sebenarnya Institut Al-Quran ini sudah bertapak lebih daripada 20 tahun dah tuan-tuan dan puan ya. Di pinggir Taman Tun Dr. Ismail ni, alhamdulillah dalam bangunan 7 tingkat dengan seorang hartawan telah menginfakkan bangunan ini untuk dijalankan projek penghafazan Al-Quran. Dan di sinilah tuan-tuan dan puan satu contoh JAKIM menjadikan IQKL ini sebagai salah satu daripada mahat contoh, sebagai satu institut contoh yang menggabungkan antara akademik dengan Al-Quran insya-Allah. Dan bersama saya juga ialah Ustaz Asyik Abu Hanifah, datang daripada Temerloh Ustaz tuan-tuan dan puan datang daripada Temerloh, beroperasi di Temerloh. Dia ada macam kelas Al-Quran begitu di Temerloh, dan juga dia ada kelas Al-Quran itu di Ampang. Ada 2 cawangan, satu di Temerloh, satu di Ampang. Alhamdulillah, itu yang telah diusahakan. Kedua-dua mereka ni tuan-tuan dan puan adalah lepasan daripada Darul Quran. Sebagai tuan-tuan tahu di Ampang Pecah di Ulu Selangor di sana. Alhamdulillah, dua-duanya adalah penghafaz Al-Quran. Tak salah saya, isteri masing-masing pun penghafaz Al-Quran. Maknanya hidup mereka daripada pagi sampai tengah hari, petang dan malam, mereka dikelilingi dan mengelilingi Al-Quran. Mari kita dengar tuan-tuan dan puan, insya-Allah Ustaz. Saya perkenalkan dulu ya Ustaz Saleh. Apa khabar Ustaz Saleh? Alhamdulillah, sihat Datuk. Alhamdulillah. Ustaz berapa orang anak dah Ustaz? Alhamdulillah 6 orang setakat ni Datuk. Masya-Allah. 3 lelaki, 3 perempuan. Allah. Masya-Allah. Yang besar sekali berapa tahun Ustaz? Yang besar sekali darjah 5 dah. Darjah 5. Alhamdulillah, 11 tahun ya. Dah 11 tahun. Macam Ustaz Asyik, macam mana Ustaz Asyik? Macam mana Ustaz Asyik dah Ustaz Asyik dah berumah tangga, dah ada anak, dah macam mana Ustaz Asyik sekarang? Okey, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama terima kasih pada Datuk kerana sudi menyebut saya bersama dalam talk show ni Datuk pada petang ni. Saya baru 5 orang anak Datuk. Masya-Allah. Baru 5 orang, tak capai KPI lagi tu. Jadi anak yang besar lagi pun macam begitu juga, 10 tahun, 11 tahun. Yang sulung darjah 3,
Okey, Nombor okey. 2 darjah 2, lepas tu kembar 4 tahun, yang baru lahir dalam nak masuk 2 bulan ni nombor 5 lah perempuan. Okey. Ustaz, saya ada rancangan. Kita dah buat yang pertama pun. Kita nak meneropong orang-orang yang kahwin sekitar dalam di bawah 10 tahun begitu. Ustaz dah lebih sikit agaknya 10 tahun kan ya. Jadi kita nak meneropong tentang pasangan-pasangan yang nak katakan muda tak terlalu muda. Yang baru ni betul-betul pasangan yang kita ambil baru kahwin sekitar dalam 3 tahun macam itu. Saya bercadang lepas ni nak ambil pasangan dalam 12 tahun ke bawah begitu tuan-tuan ya. Nak tengok macam mana perkembangan, macam mana kehidupan mereka, macam mana hubungan antara suami isteri, antara ibu ayah dengan anak-anak, dengan mertua dan sebagainya. Bagaimana setelah misalnya kahwin lebih daripada 10 tahun, tapi tidak lebih daripada 15 tahun. Lepas tu kita nak pergi kepada 15 tahun sampai ke 20 tahun, 25 tahun. Kita nak tengok perkembangan-perkembangan ni tuan-tuan. Sebab kita pun nak tengok, sebab kita pun dah tahu, kita ada data kadar perceraian yang tinggi dalam range yang mana. Sama ada range 10 tahun ke bawah kahwin ke, perceraian tinggi atau 10-20 tahun, dan ini sangat-sangat tuan-tuan sangat-sangat penting untuk diketahui. Bukan saja diketahui tentang perkembangan, tentang kata orang dinamismenya, tetapi yang perlu diketahui ialah tentang fenomena ini ada kaitan langsung dengan pahaman, dengan amalan agama dalam masyarakat. Setakat yang saya tahu, setakat yang saya cuba tengok dan sebagainya, peranan agama dalam masyarakat termasuklah peranan Al-Quran dalam membina keluarga itu. Baik tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah saya pun tak nak panjang-panjangkan lagi, kita nak dengar daripada Ustaz Saleh terutamanya tentang peringkat permulaan ni. Ustaz Saleh, apa nak dimukadimahkan? Macam mana nak mukadimahkan yang terbaik dalam masa 5 minit 6 minit ini ya, tentang Al-Quran sebagai tentang Ramadan sebagai syahrul Al-Quran. Sila Ustaz Saleh. Okey, terima kasih Datuk. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Jadi pertama-tama sekalinya terima kasih kepada Datuk dan kru di atas jemputan untuk perkongsian kita pada petang ini. Dan bagi saya tajuk yang kita nak bincangkan pada petang ini memang sangat-sangat tepatlah. Sebab sebelum kita melangkah ke bulan Ramadan, sekejap berapa jam lagi, sejam lebih saja lagi, maka kita mulakan dengan Quran. Sebab Ramadan dan Quran merupakan suatu hubung kait yang sangat-sangat erat lah. Bila kita sebut tentang Ramadan, maka itulah bulan Quran. Bahkan Allah sendiri menyatakan dalam Quran, Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Syahr Ramadan alladhi, itu bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran. Bahkan kita lihat bagaimana semangat bulan Ramadan merupakan semangat yang sangat-sangat dinanti-nantikan oleh para penghafal Quran, bagi mereka yang mencintai Al-Quran, kerana di situlah fokus untuk kita berikan fokus yang sangat-sangat tinggi bagi kita memanfaatkan bulan Ramadan dengan Al-Quranul Karim. Jadi itu satu mukadimah daripada saya yang untuk kita Ustaz Asyik, kalau terima kasih Ustaz Saleh. Satu mukadimah awal yang saya rasa begitu tepat, yang mengatakan bahawa masa dan ketikanya kita memperkatakan persoalan Al-Quran sebagai Ramadan sebagai syahrul Quran ini tepat masa dan ketikanya. Sila Ustaz Asyik nak tambah sikit lagi dalam 2-3 minit mukadimah ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang saya hormati lagi kasih sekalian. Jadi Ustaz Saleh dah mulakan dengan membawa ayat, dan itulah bukti ayat yang menunjukkan bahawa Ramadan huwa syahrul Quran. Ramadan itu bulan Quran. Dalam ayat yang sama Allah gandingkan perkataan Ramadan dengan Al-Quran, jelas menunjukkan bahawa sangat sinonim bahawa bulan Ramadan itu dia rapat dengan Al-Quran. Semestinya kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai sebuah satu bulan yang kita semakin rapat dengan Al-Quran. Kerana di sana banyak rahsia yang kalau dikaji sampai kiamat sekalipun, pasti banyak lagi rahsia yang kita tak jumpa. Jadi inilah waktu yang sesuai untuk kita rapat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat juga keberkatan Al-Quran atau segala rahsia-rahsia tadi di bulan Al-Quran.
Okey. Ustaz, saya nak ambil perkataan Ustaz tadi. Rapat kerana Al-Quran, kita bersama dengan Al-Quran dan menjadikan kehidupan kita ianya adalah Al-Quran. Ustaz, saya nak pergi pada Ustaz Saleh balik. Ustaz Saleh, ya, boleh tak saya nak tanya, ini soalan-soalan mungkin soalan yang tak berapa tepat ke, soalan yang tak apa bijak, ya. Boleh tak kita ni hidup sebagai seorang Muslim tanpa Al-Quran? Boleh tak kita misalnya mendidik anak daripada alam rahim sampai dia kepada alam bayi tanpa Al-Quran? Boleh tak kita dah didik anak anak yang kanak-kanak kecil sampai yang kanak-kanak besar sampai remaja tanpa Al-Quran? Boleh tak kita mendidik diri kita yang sudah dewasa, katakanlah umur 20-an sampai umur 40-an tanpa Al-Quran, dan kemudiannya umur daripada 40 sampailah dan umur tua, katalah sampai umur 55 tanpa Al-Quran. Dan boleh tak kita menjadi tua macam saya ni, hidup macam saya ni, pagi tidak ada Quran, petang tak ada Al-Quran, malam tak ada Al-Quran, pagi balik tidak Al-Quran. Dan boleh tak saya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan saya nazak dan sakratul maut? Boleh tak saya hidup berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa satu kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir kepada umat yang terakhir, segala-galanya ada dalam kitab itu tetapi tidak ada di samping saya dalam kehidupan saya? Boleh atau tak boleh, Ustaz? Sila. Alhamdulillah. Datuk, Ustaz Asyik dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama sekali bila ditanya boleh tak kita hidup tanpa Al-Quran, maka jawabnya sama sekali kita tak boleh hidup tanpa Quran. Sebabnya pertama sekali dunia ini merupakan satu perjalanan untuk kita mencari dan menuju ke tempat yang kekal abadi, iaitu pada hari akhirat nanti. Jadi apabila kita hidup di dalam Al-Quran, kita hidup di dunia ini tanpa Al-Quran, seumpama kita nak pergi ke suatu destinasi tetapi kita tak ada petanya. Contoh saya dekat Kuala Lumpur sekarang ni, kita nak pergi ke rumah Ustaz Asyik lah kan, di Temerloh sana. Mana mungkin saya akan sampai di Temerloh, sedangkan saya tak pernah sampai ke Temerloh, tak tahu jalan mana untuk pergi ke Temerloh, highway mana kan. Kat Temerloh pula di mana pula, sebab Temerlohnya besar, luas kan. Jadi saya memerlukan kepada peta untuk saya sampai ke destinasinya. Sama ada peta tersebut dia ada dua matlamat. Peta tersebut untuk memastikan perjalanan saya selamat. Kan? Yang kedua, memastikan saya sampai di tempat yang betul. Maksudnya dalam hidup kita ni, perjalanan kita kat dunia ni perlu kepada suatu peta yang menggariskan kita, yang memandu kita, membimbing kita untuk pastikan kita berada jalan yang betul dan kita tidak tersilap pilih lorong ataupun jangan tersilap exit kan. Okay. Jangan silap exit supaya perjalanan kita ni sampai. Okey. Jadi Quran akan memandu kita bagaimana sepanjang kehidupan kita. Yang kedua, Quran yang perlu ada dalam hidup kita ni bagi menjamin bahawa okey, inilah tempat yang aku nak sampai. Inilah syurga yang aku nak hidup untuk selama-lamanya. Jadi sekiranya kita hidup tanpa Al-Quran, seumpama kita hidup dalam keadaan kita sendiri pun tak tahu siapakah yang perlu masuk dalam kenderaan kita, sesiapakah yang perlu kita bertanya, jalan manakah yang perlu kita pilih. Sedangkan perkara inilah yang menjadi peta kepada kehidupan kita. Sebab itu Datuk dan penonton sekalian, kitab Al-Quran ni merupakan suatu hadiah istimewa lah pada Allah Ta'ala. Hadiah istimewa daripada Allah Ta'ala. Allah sendiri nyatakan dalam surah Fatir, "Tsumma awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan, kami pusakakan, kami kurniakan kitab ni kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Maksudnya bila kita mendapat Quran, kita merupakan umat yang terpilih. Cuma Allah menyatakan bila kita dapat Quran ni, dia ada 3 golongan. Faminhum zalimun li nafsih. Dia telah menzalimi diri dia sendiri, tak nak ikut tak nak ikut Quran. Aku orang pandai. Macam tu. Aku rasa aku boleh fikirlah macam mana nak tuturkan hidup aku. Faminhum zalimun li nafsih. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Itu orang yang pertengahan. Kadang-kadang ikut, kadang-kadang tak ikut kan. Dan yang paling hebat, wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah.
Ni orang yang berlumba-lumba untuk berada di jalan kebaikan. Maka dalam perkara ni bila kita tanya apakah Quran ni perlu dalam hidup kita? Perlu. Bahkan kan, bahkan kita perlu pada Quran bukan sekadar kat dunia, bahkan keadaan kita pada akhirat nanti pun kita perlu pada Quran. Macam mana tu? Kan? Bila hari akhirat nanti insya-Allah Datuk, Ustaz Asyik, saya, sahabat-sahabat pendengar semua akan masukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita nak masuk syurga ni, kita nak istilahnya nak duduk tingkat berapa? Nak duduk bilik berapa bintang? Ini semua berdasarkan ayat yang mampu kita perdengarkan pada Allah Taala. Nabi SAW menyatakan Okey. Nabi SAW menyatakan iqra waratil. Iqra waratil kama kunta iqra wartaqi waratil. Bacalah Quran dan naiklah kamu ke tingkatan-tingkatannya dan bacalah sebagaimana kamu baca dunia dahulu. Maksudnya hari akhirat nanti Allah Taala akan suruh kita baca lagi Quran. Bila suruh kita baca lagi Quran, maka Nabi SAW menyatakan fa inna manzilata inda akhi ayatin taqra'u biha. Sesungguhnya kedudukan kamu dalam syurga nanti bergantung kepada ayat yang kamu dapat baca nanti. Okay. Maksudnya Datuk kan, Quran ni bukan sekadar penting kat dunia, dia merupakan penentu kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Terima kasih. Ustaz, kalau saya boleh simpulkan dalam 15 saat apa yang Ustaz sebut. Yang pertama sekali Ustaz sebut, boleh tak hidup tanpa Al-Quran? Tak boleh. Jawabnya tak boleh. Sebab Al-Quran itu ialah peta kepada memandu kita dalam kehidupan. Peta di dunia dan juga peta kehidupan dalam kehidupan akhirat. Dan Ustaz katakan hadiah yang istimewa yang Allah berikan kepada kita tidak lain dan tidak bukan ialah Al-Quran. Bahkan mukjizat yang paling istimewa kepada para nabi dan para rasul, satu mukjizat yang paling agung, tak ada yang paling agung daripada itu, ialah Al-Quran, mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak pergi kepada Ustaz Asyik ya. Ustaz ya. Di Temerloh, ambil dekat Temerloh lah Ustaz, kat Temerloh. Saya yakin ada golongan-golongan, minta maaf tuan-tuan, ada golongan-golongan yang tak tahu baca Quran. Orang ambil Islam dulu. Yang tak tahu baca Quran, yang baca Quran pun tak memang merangkak-rangkak ataupun yang tidak nak belajar Quran. Ada kelas-kelas Quran yang Ustaz Asyik buat tapi tidak mendaftarkan diri, tidak datang dan sebagainya. Kalau mereka datang pun tidak berdisiplin, kejap datang, kejap tak datang dan sebagainya. Kan begitu. Dan itu satu golongan orang Islam. Ada pula golongan orang Islam, Ustaz, yang kita lihat memang alhamdulillah macam Ustaz Saleh tadi menjadikan panduan. Ke mana-mana poketnya ada Quran kecil. Dalam keretanya ada Quran yang lebih besar. Ada rumahnya ada Quran yang lebih besar lagi untuk dia bertadarus bersama anak dia dan sebagainya. Tapi saya nak cakap ada satu lagi golongan Ustaz, golongan yang tidak ada Quran langsung dalam hidup mereka. Tapi mereka berjaya. Tak ada Quran, tak reti baca Quran, tak pernah baca Quran, sama ada Muslim ataupun Muslim lah. Yang tidak Muslim pun memang tak baca Quran, memang tak ada Quran. Tapi tuan-tuan kaya raya, rumah besar, kereta besar, ladang luas, hebat. Bahkan mereka menguasai, kalau di Malaysia ni boleh katakan, saya katakan dekat 65%, 70% penguasaan ekonomi di tangan mereka. Jadi macam mana nak katakan bahawa Ustaz Saleh tadi kata, Al-Quran itu menjadi panduan kepada hidup kita. Tanpa Al-Quran tak boleh hidup. Tapi mereka hidup dengan mewahnya Ustaz. Sila Ustaz. Okey, terima kasih Datuk. Okey, balik pada soalan Datuk tadi. Tentang ada satu golongan yang mana dia memang tidak rapat dengan Al-Quran tetapi dia berjaya. So soalan di sini saya nak lontarkan kembali kepada para penonton. Berjaya yang macam mana yang kita faham, yang kita tengok. Okey. Kalaulah yang dikatakan berjaya itu hanya kepada kekayaan, kemewahan, kejayaan dari sudut dunia lah. Okey. Ya benar itu berjaya tetapi bukanlah kejayaan hakikat yang kita perlukan. Okey. Saya tertarik dengan satu kitab. Nama kitab pun dah power dah. Cuma saya terlupa siapakah pengarang kitab tersebut. Al-Jam'u bainal qira'atain. Qira'atun nas wa qira'atul qaum.
menggabungkan kedua-dua jenis bacaan. Satu bacaan nas iaitu Al-Quran dan hadis, dan satu lagi bacaan Al-Qaun, dipanggil apa? Teknologi, sains, segala apa itulah. Okey. Bagaimana kita menggabungkan kedua-dua jenis kejayaan, yakni dua-dua jenis bacaan ini. Okey. Kalaulah yang Datuk kata tadi, yang boleh saya faham adalah mereka yang benar-benar menguasai bab-bab keduniaan ni. Kalau dia sebagai seorang engineer, dia dapat melaksanakan kerja buat dia sebagai seorang engineer, dapat projek, dapat gaji yang besar, yes, dia berjaya. Tapi kalau dia tidak menggabungkan satu lagi bacaan, maknanya dalam keadaan dia buat seni bina sebagai contohnya, tidak berlandaskan ataupun roh daripada Quran itu, maknanya dia belum tentu berjaya. Sebagai contoh, ni bacaan Datuk kata tadilah, mungkin contoh kata kampung mudah kan. Kalaulah seorang engineer jurutera yang membuat satu desain bangunan yang mengambil kira faktor arah kiblat di mana, ruang untuk solat kedudukan jadi mana, bagaimana kita memartabatkan tempat solat sebagai contoh. Okey, kalau tempat solat sebagai contoh di mall, di hujung-hujung sekali, kecil je, tak ada masalah, itu dah bagus, ada surau. Tetapi kalaulah kita buat sebagaimana saya, alhamdulillah Datuk, saya lama duduk di Madinah, tengok bagaimana dia punya surau dalam mall, subhanallah, dah macam kadang-kadang jauh kalah dengan masjid, sebagian masjid di negara kita. Dan alhamdulillah mall jauh lagi mewah daripada Malaysia. Tapi itulah yang dikatakan kejayaan yang bagaimana yang kita pandang. Okey. Okey Ustaz. Maknanya tafsiran kejayaan. Orang mengatakan aku berjaya, tak ada Quran aku berjaya. Hatta dia kata tak ada agama pun aku berjaya. Ada orang mengatakan macam seolah-olah I don't need religion really, you know. My pathways to success, I have been very successful. So I don't need religion. Ada pula tuan-tuan secara tidak langsung mungkin mengatakan I don't need Allah dalam kehidupan kita. Tapi ini adalah ya. Itu saya mungkin kalau dapat selitkan saya selitkan. Saya ingat ada satu kisah yang diceritakan oleh Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Arifi. Bagaimana seorang pilot. So bila sebut pilot ni kita faham seorang yang berjaya. Dan dia Muslim, dia pilot. Bila pilot ni gaji besar dan sebagainya. Tapi dia kata, dia kongsi dengan Syekh ni, sebab Syekh ni suka cerita pasal Quran. Jadi dia kata, Syekh, aku pernah mengalami satu hidup yang tak menentu. Okay? Kalau dengan isteri memang selalu gaduh. Kalau dengan anak ni ada je masalah, sama ada sakit. Dan gaji yang aku dapat ni cepat sangat habis. Sampai separuh bulan habis. Kemudian ada orang nasihatkan dia baca surah Al-Baqarah. Dan bila dia kata 2 bulan straight tanpa fail, dia sama dengan isteri dia baca surah Al-Baqarah setiap hari. Alhamdulillah, masalah dengan hubungan isteri selesai. Masalah anak yang kalau selalu sakit ke ada apa-apa tu selesai. Dan duit gaji dia berkat. Maka Syekh ni kata apa? Maka benarlah apa yang Nabi SAW kata. Nabi kata apa? Iqra'ul surah Al-Baqarah wa man akhadhaha fa innaha barakah atau kama qala. Bacalah kamu surah Al-Baqarah, barang siapa yang membacanya dapat keberkatan. Masya-Allah. Masya-Allah. Tuan-tuan para penonton yang berhati sekalian perbincangan ni sungguh-sungguh seronok. Perbincangan di ambang Ramadan hanya beberapa minit saja lagi. Tuan-tuan, kita akan masuk dalam bulan Ramadan dan berpuasa. Malam ni kita akan bertarawih tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Dan kita bincang dengan orang-orang muda depan saya ni, Ustaz Ansyid, Ustaz Saleh tuan-tuan, yang memang hidup mereka bersama dengan Al-Quran. Petang, pagi dan malam bersama dengan Al-Quran. Mata mereka pandang Al-Quran, telinga mereka mendengar Al-Quran. Kelilingan mereka adalah ayat-ayat Al-Quran. Tuan-tuan, tuan-tuan tak mahu ke anak-anak kita jadi macam itu, tuan-tuan? Tuan-tuan tak mahu ke menantu-menantu kita jadi macam itu? Tuan-tuan tak mahu ke cucu cicit kita jadi macam itu? Masya Allah. Ada satu keluarga dekat Kuala Lumpur ni, kawan saya juga ni. Anaknya tak salah saya ada 8 orang. Semuanya hafaz Quran. Semuanya hafaz. Semua Ustaz, semua. Jadi maknanya, Masya Allah, dia kata punya seronok lah, seronok. Dia tak tahu nak cakap macam mana seronoknya. Pagi, petang, siang, malam. Barakah memanglah sudah barakah. Kasih Allah ada kasih Allah. Sayang Allah, sayang Allah. Malaikat mengelilingi mereka, mereka. Mungkin iblis pun tak ada mengelilingi mereka. Tuan-tuan, saya nak pergi balik kepada Ustaz Saleh. Ustaz Saleh, kita nak pusing belakang sikit Ustaz Saleh.
Waktu saya dululah mengasaskan IQKL, dan saya takbir IQKL itu bersama dengan isteri saya dalam 12 tahun juga rasanya sebelum diserahkan kepada satu jabatan kuasa begitu ya. Dalam kepala saya ni, pasal Ustaz Asyik ada sebut tadi, dalam kepala saya ni saya nak lihat lahir manusia-manusia profesional. Lahir engineer, lahir lawyer, lahir arkitek, lahir doktor, lahir surveyor, lahir berbagai-bagai. Lahir orang korporat. Dan saya nak juga tengok, Ustaz, akan lahir manusia-manusia yang memang hidupnya bersama Al-Quran dan mengajar manusia, memanggil manusia. Gamitan mereka adalah gamitan Al-Quran. Dan saya juga hendak, insya-Allah, mereka menjadi syiar, penerang kepada kehidupan manusia ni. Di mana-mana mereka pergi pun, obornya ialah mereka. Mereka menjadi obor agama melalui Al-Quran. Sekarang Ustaz, tak tahu Ustaz Saleh lagi tahu daripada saya pernah lama tak mengikutinya. Lahirlah manusia tu Ustaz. Manusia engineer, dalam dirinya, dalam dadanya 30 juzuk Al-Quran. Manusia doktor perubatan, dalam dadanya ada 30 juzuk Al-Quran. Manusia yang menjadi accountant, dalam dadanya ada 30 juzuk Al-Quran. Dan saudara, kalau orang yang macam ini Ustaz, orang macam ini diserahkan mentadbir jabatan itu insya-Allah akan makmur. Diserahkan mentadbir daerah DO itu daerah itu akan makmur. Diserahkan mentadbir GLC itu akan makmur. Diserah mentadbir negeri dan negara itu pun akan makmur menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ustaz Saleh, boleh tak Ustaz Saleh agak-agaknya pengalaman Ustaz Saleh didik anak-anak kita 230 orang di IQKL, kadang-kadang menjadi 260 orang di IQKL. Macam mana gambaran-gambaran itu yang saya ada gambaran itu dalam 26 tahun yang lalu bila saya mengasaskan Institut Al-Quran ini. Macam mana Ustaz Saleh? Allahuakbar. Terima kasih Datuk dan para penonton sekalian. Untuk pengetahuan makluman para penonton sekalian, Datuk Hassan Ali merupakan pengasas kepada IQKL, Institut Quran Kuala Lumpur yang bertapak di pinggiran Taman Tun Dr. Ismail. Alhamdulillah. Sekarang ni tahun ni 22 tahun selama Datuk. Yeah. Alhamdulillah. Pertama sekalinya perlu kita sedar, saya nak relatekan tadi tentang Quran perlu dalam kehidupan kita. Apabila kita nyatakan Quran perlu dalam kehidupan kita, bukan sekadar dalam bentuk ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tapi Quran yang Allah Taala hadiahkan kepada kita melibatkan semua sudut kehidupan kita. Maksudnya untuk kita mentadbir dan mengurus kehidupan kita ada di dalam Al-Quran. Sebab itu kenapa kita berikan penekanan tentang Al-Quranul Karim? Sebab itulah yang akan membentuk pribadi seseorang. Dan perkara ni bukanlah suatu perkara yang ganjil. Kalau kita lihat orang Arab di negara-negara Arab, di Mesir, di Saudi, di Jordan dan di Yaman dan sebagainya, kita lihat mereka doktor, mereka peguam, tapi mereka juga adalah penghafal Al-Quran. Bahkan mereka juga adalah yang mengajar tafsir-tafsir Al-Quran Al-Karim. Tapi alhamdulillah gelombang ini sampai ke negara kita. Dah kita lihat bagaimana penubuhan Darul Quran. Dahulu peringkat awalnya Datuk Hassan Din, Ustaz Datuk Hassan Din rahimahullah taala. Antara generasi terawal yang dalam menghafal Al-Quran. Kemudian kita berkembang lagi sehingga kita integrasikan antara ilmu Quran dengan ilmu dalam kehidupan kita. Alhamdulillah dengan adanya dengan Darul Quran sendiri, ada persejilan Darul Quran, joint venture dengan UIA antara profesional dengan menghafal Quran, dan alhamdulillah dan IQKL sendiri pun cita-citanya adalah untuk melahirkan penghafal Al-Quran yang profesional. Dan alhamdulillah pelajar IQKL selama 22 tahun ni pelbagai latar belakang yang telah kita dapat lahirkan, yang bukan sekadar berjaya dalam dalam hafazan tetapi berjaya dalam kehidupan mereka menjadi seorang profesional dan sebagainya. Jadi dalam perkara ni bila kita kadang-kadang Datuk dan penonton sekian, kadang-kadang kita fikir mampu ke anak aku nak hafal Quran ni kan, dengan hafal Quran lagi, dengan akademik lagi, mampu ke kan? Pertama sekali kemampuan tersebut adalah akan mampu apabila kita tengok cara pandang kita pada Quran.
kalau kita memandang Quran adalah suatu bebanan, maka kita akan beban. Sebab kita silap faham dan silap dalam melihat Al-Quran tersebut. Tetapi kalau kita melihat Quran tersebut merupakan pengatur hidup kita sebagai peta yang akan menguruskan hidup kita, perjalanan hidup kita, maka kita akan lihat Quran akan memudahkan proses pembelajaran kita. Dan benda ni kalau nak keluarkan data-data tentang pelajar AKA 22 tahun antara hafazan dengan akademik, begitu juga dengan Darul Quran, itu merupakan satu jumlah yang tak terhitung lah untuk kita keluarkan data juga. Tapi dalam perkara ni kita lihat apabila mereka yakin dalam diri mereka adanya Al-Quran dalam diri mereka, maka kehidupan mereka akan temui masalah, kan? Hidup kita akan temui masalah. Tetapi kita berhadapan dengan masalah yang mana kita ada kekuatan. Itu beza seseorang yang ada Al-Quran dalam diri mereka. Yang mana orang yang tak ada Quran akan berhadapan masalah. Orang yang ada Quran akan berhadapan dengan masalah. Bezanya adalah bagaimana menghadapi masalah tersebut. Kan? Bagaimana nak menghadapi masalah? Orang yang hafal Quran, orang yang hidup dalam Quran, anak dia pun ada masalah. Cuma pendidikan, cara tarbiyahnya, bagaimana nak selesaikan masalah, mereka ada kuncinya di dalam Al-Quran. Sebab tu ada datangnya surah Luqman, antara surah yang surah yang popular sangat-sangat dalam bagaimana mendidik anak. Wa idza qala Luqmanu li ibnihi, kan, dalam 10 ayat tersebut yang mana Allah Taala menceritakan bagaimana contoh tauladan, bagaimana untuk menjadi bapa yang terbaik. Begitu juga dalam menjadi pemimpin, kita ada kisah Zulqarnain. Kita ada kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kita ada kisah Nabi Daud alaihi salam. Ini merupakan antara tokoh-tokoh pemimpin peringkat atasan yang berjaya. Mereka bukan sekadar berjaya dalam Quran, berjaya dalam hubungan dengan Allah Taala, tetapi mereka berjaya dalam membina manusia, hubungan antara manusia dengan Allah Taala dan juga hubungan dengan sesama manusia. Dan kita tak nak, sebagaimana kalau boleh saya relatekan dengan soalan Datuk kepada Ustaz Asyik tadi, kita tak nak kita bina suatu ketamadunan, tetapi sebagaimana Firaun. Kita tak nak bina suatu kehebatan sebagaimana kaum Nabi Lut, Nabi Saleh, yang mana kita boleh lihat lagi pada hari ini, tapi bila kita lihat itulah antara mereka membangunkan bangunan tetapi mereka membunuh jiwa-jiwa manusia. Ini antara suatu perkara yang menakutkan kehidupan kita, menakutkan hidup kita. Sebab itu kita bukan sekadar nak bina bangunan yang tinggi, dan orang Islam mesti memegang dunia. Orang Islam perlu pegang dunia. Sebab kita diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tujuan Allah ciptakan kita untuk kita menjadi khalifah. Maksudnya kita orang yang pegang Quran, dia mesti pegang dunia. Orang Quran mesti pegang dunia. Jadi orang Quran dia pegang dunia bukan supaya dunia tunduk pada pemimpin tersebut, tetapi orang hafal Quran, orang yang memahami Quran, pegang dunia untuk bawa dunia tunduk kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Maka di situlah bagi kehidupan kita lebih harmoni lah, Datuk. Okey. Ustaz tadi, orang Quran mesti pegang dunia, orang dunia mesti pegang Quran, Ustaz. Allah, tepat. Masya-Allah, Tepat sekali. Masya-Allah. Ustaz, okey ni, kita tuan-tuan dan puan-puan dan para penonton dan hadirin sekalian, alhamdulillah kita sedang bersiaran sekarang ini atas tajuk Ramadan Syahrul Quran. Ramadan itu bulan Al-Quran, bersama dengan Ustaz Saleh dan Ustaz Asyik. Kedua-duanya penghafaz-penghafaz Al-Quran, orang yang telah berkecimpung dalam Al-Quran buat sekian lamanya, walaupun mereka muda lagi, tapi tuan-tuan dan puan hidup dan matinya bersama dengan Al-Quran. Dan tuan-tuan dan puan, kita telah berbincang sekarang ni, insya-Allah sampai pukul 7 nanti kita akan terus berbincang. Apapun tuan-tuan, jangan lupa tuan-tuan dan puan, insya-Allah mulai besok, malam ini tuan-tuan dan puan, biasanya kita berjumpa pada pukul 9 suku
setiap malam, tapi pada malam ini oleh kerana bertarawih kita malam ini, kita jumpa tuan-tuan dan puan pukul 10 sampai pukul 11. Setiap malam tuan-tuan, setiap malam pukul 10 sampai pukul 11, pukul 10 sampai pukul 11. Setiap hari pukul 5 sampai pukul 6. Program ini mulai besok pukul 5 sampai pukul 6, pukul 5 sampai pukul 6, insya-Allah. Ada 2 sesi yang besar. Kita ada 2 sesi yang kecil, 2 sesi yang besar. Inilah sesi yang besar. Sesi yang besar pukul 5 sampai pukul 6, satu lagi pukul 10 sampai pukul 11 malam. Saya dengar daripada 2 tadi, saya akan jemput lagi tuan-tuan dan puan. Nak cerita. Saya nak cerita dengan anak tuan-tuan ni. Saya concern. Saya buat summer camp 40 tahun, Smart Learning 40 tahun, camp jati diri remaja 40 tahun, kelas-kelas pembinaan remaja 40 tahun lah tuan-tuan. Tapi saya nak sebutkan macam mana tangisan dalam saya melihat anak-anak kita nanti bila kita berjumpa selepas ini. Apa pun tuan-tuan dan puan, saya harap tuan-tuan malam besok, lusa, tulat, masa Ramadan ni tuan-tuan dan puan, insya-Allah pukul 5 sampai pukul 6, hari-hari ada. Panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa 5 sampai 6. Satu lagi, pukul 10 sampai pukul 11 malam. Kita berjumpa lagi. Malam ini tuan-tuan dan puan, special malam ni. Malam ini pukul 10 sampai pukul 11 kita tampilkan 2 orang tuan-tuan yang baru masuk Islam. Tetapi sudah berjuang lebih daripada kita. Sudah baca Quran lebih daripada kita. Sudah bermujahadah lebih daripada kita. Sudah nangis di depan Allah lebih daripada kita. Siapa dia? Siapa mereka ialah Firdaus Wong Abdullah dan satu lagi Ustaz Kamarudin Abdullah. Dua-dua ni tuan-tuan, malu kita. Tuan-tuan dengarlah. Tuan-tuan dengar, tuan-tuan, pukul 10, pukul 11 malam ni, macam mana mereka baru dalam Islam. Mereka baru kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi hati mereka tuan-tuan telah bersarang dengan Al-Quran, telah bersarang dengan jihad, telah bersarang untuk kerja siang malam untuk agama Allah SWT. Kita bersarang dengan tidur kita, bersarang dengan mimpi kita. Itulah yang berlaku kepada kita. Termasuk Hasan Ali ni tuan-tuan, termasuk Hasan Ali. Baiklah tuan-tuan dan puan yang rahmati sekalian, insya-Allah. Kita teruskan tuan-tuan. Apa pun tuan-tuan nanti selepas ini pun kita akan berjumpa dalam 1 minit untuk kita menyiarkan apa-apa yang perlu disiarkan, insya-Allah. Kalau ada daripada Ustaz Asyik apa yang nak disebutkan, daripada Ustaz Saleh apa nak disebutkan, saya sukalah ruangan ini untuk menyebutkan untuk perhatian para penonton yang dihormati sekalian. Saya nak pergi kepada Ustaz Asyik. Ustaz, kita tengok bukan akhir-akhir ni, sejak saya rasa dalam 20 tahun yang akhir inilah, sejak Ustaz keluar, sejak Ustaz dah dibesarkan, sejak Ustaz bersama dengan Al-Quran, roh Ustaz itu mengalir ke mana-mana. Roh tu tuan-tuan, Ustaz punya roh tu tuan-tuan, berkilau, berpusing roh Al-Quran tu di mana-mana. Ketuk hati-hati manusia. Apa jadi tuan-tuan dan puan? Oleh kerana Ustaz Asyik, Ustaz Saleh dan ribuan lagi tuan-tuan yang berusaha ke arah memertabatkan Al-Quran, tuan-tuan saya nak bagi tahu, daripada Batu 9 masuk Dulangat, Batu 9 masuk Dulangat, sampailah Batu 23 ke Batu 25 Pangsun. Ada 16 mahat tahfiz Al-Quran. 16 Ustaz. Sekolah ada 2. Sekolah rendah 2, sekolah menengah 2, tapi mahat tahfiz ada 16 Ustaz. Masya-Allah. Itulah ceritanya Ustaz, itulah ceritanya. Pilihan mak bapak sekarang sudah beralih. Saya dulu jadi exco agama Kerajaan Negeri Selangor. Orang nak masuk Ustaz, nak masuk sekolah agama, nak masuk mahtafiz Kerajaan Negeri. Masya Allah. Punyalah ramai Ustaz. Boleh katakan satu tempat yang nak masuk tu 30 orang. Satu tempat 30 orang. Kalau kita ada 1000 tempat, berapa orang yang menunggu nak masuk tuan-tuan. Tapi ini satu perkembangan. Saya rasa ini satu perkembangan yang baik. Dalam perkembangan ini Ustaz Asyik, macam mana kita nak raikan perkembangan ini? Saya nak sebut macam mana kita nak raikan sebagai Muslim, macam mana kita nak raikan perkembangan ini? Sila Ustaz Asyik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Datuk. Ya betul, apa yang Datuk kata tadi bukan baru-baru ni. Sebenarnya kesedaran ni dah boleh katakan agak lama dan saya yakin sampai kiamat nanti pasti kesedaran ni akan tersebar, makin besar, makin kuat, dan permintaan untuk menghantar anak ke pusat pengajian Al-Quran ni sangat tinggi. Sebab apa? Sebab ilmu dah berkembang. Semua tahu bahawa Al-Quran ni sangat-sangat tinggi nilai dia, dan hasil-hasil ataupun produk yang telah dilahirkan anak-anak yang dapat pengajian Al-Quran daripada kecil sehinggalah dia berada di dunia dalam alam pekerjaan, mereka dilihat lebih berjaya, lebih permintaan tu lebih tinggi berbanding orang yang, kalau contoh doktor tadi lah, dia doktor perubatan. Antara doktor perubatan, saya bukan nak membandingkan, menandahkan
satu pihak, bukan. Kadar pandangan umum. Seorang doktor perubatan yang belajar di universiti ataupun fakulti perubatan yang hanya bidang perubatan saja, berbanding dengan pelajar yang belajar di universiti dalam fakulti perubatan, kemudian dalam masa sama dalam silibus dia ada hafazan Al-Quran. Bila balik nanti agak-agaknya di antara yang pertama dan kedua tadi, di mana yang lebih tinggi permintaannya. Kalau yang hafal Quran tadi, selain pada dia balik daripada klinik ataupun hospital, kalau tiba bulan Ramadan ini, tak pelik kalau dia dijemput ataupun ditawarkan untuk jadi imam tarawih. Dan ini bukan satu benda yang pelik dan janggal sekarang ni. Kita pun dah didedahkan dengan viral, ada lepasan pelajar medik tetapi menjadi imam tarawih. Okay. Jadi soalan Datuk tadi, bagaimana kita nak meraihkan? Okay. Bagaimana kita nak meraihkan? Bagi pandangan saya, okay, kita jangan hanya menunggu kata apa sumbangan ataupun bantuan 100% daripada orang yang ada kuasa, sebagai contohnya pemerintah ataupun kerajaan. Okay. Sebagai orang yang berusaha macam kami ni, yang mengendalikan kelas-kelas pengajian Quran, kalau ikutkan memang boleh menitiskan air mata lah. Nak ajak orang pada Quran tu pun satu cabaran khas. Tapi untuk menyediakan infrastruktur ataupun segala benda lah, itu pun satu cabaran. Jadi kita kena berdikari dan kita kena banyak bagi kesedaran. Sebab alhamdulillah satu perkembangan yang baik, bila mana masyarakat, bila dia tahu ada saja pihak yang mengusahakan mana-mana program Al-Quran, institusi pengajian Al-Quran, mereka ni support. Sebab mereka tahu untuk kalau mereka yang sendiri buat 100%, mereka tak mampu. Sebagai contoh, saya secara peribadi pernah dulu masa saya pergi program jemputan program hafazan Quran di Arab Saudi jugalah, di Arab Saudi. So sebahagian rakyat Malaysia yang kerja dalam bidang oil and gas dekat sana, dia kata ada salah seorang tu, Ustaz, kalau Ustaz perlukan tanah, Ustaz bagi tahu. Kalau Ustaz perlukan bangunan untuk beli bangunan untuk buat mat hafiz, tolong bagi tahu kami. Ustaz tak apalah, macam kami ni kerja oil and gas, buat ikhlas kerana Allah Ta'ala, insyaAllah dapat pahala. Okay? Tapi kerja yang Ustaz buat ni secara physically-nya memang satu benda yang kerja yang ibadah, yang besar pahala dia. Jadi why not kami yang ada sedikit kelebihan dari sudut orang kata pendapatan, kewangan, nak contribution, nak menyumbang sesuatu, kita pakat-pakat tumpang buat pahala sama-sama. Jadi nak ceritanya sebenarnya ramai yang ada kesedaran untuk menyumbang, yang dikatakan meraihkan tadi. Tapi benda ni perlu diurus dengan baik. Kalau dan cara pun kena buat cara yang betul, kerana ada juga yang kita sedih berlakunya penipuan. Itu yang kadang-kadang menyebabkan ada sebagian orang takut untuk menyumbang. Okay? Jadi poin yang saya nak sampaikan di sini adalah kita kena berdikari, kita kena berjiwa besar, kita kena buat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Bila kita bersungguh-sungguh, pasti orang akan melihat. Kalau kita bersungguh-sungguh buat betul-betul untuk Al-Quran, pasti datang saja bantuan untuk menjayakan misi kita yang besar. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya seronoklah. Para penonton dan penonton sekalian, rugi para penonton kalau tidak dapat menyaksikan daripada perbincangan, perbualan dengan dua orang anak muda ni, tuan-tuan. Saya rasa masih muda lagi lah. Kalau umur di bawah 40 ni, paras-paras 35 ke bawah-bawah ni muda. Tapi tuan-tuan nampak tidak berapa muda juga. Seorang anak 5 orang, seorang anak 6 orang, tuan-tuan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz, saya nak pergi kepada Ustaz Saleh sekarang, Ustaz. Saya tadi Ustaz Saleh ceritakan macam mana orang-orang profesional ni dalam diri dia ada Al-Quran. Saya teringat masa saya belajar di luar negara satu masa dulu, 6 tahun setengah saya belajar di luar negara kan. Saya banyak berkawan, macam mana kita tak ada masjid tapi kita ada Islamic Center. Di situlah kita semayang Jumaat, di situlah kita berusrah, di situlah kita mengadakan majlis-majlis ta'lim dan sebagainya. Hari-hari. Saya kawan-kawan, ada orang tu teman-teman daripada Egypt, daripada Palestin, daripada Syria, daripada Iraq,
memang tinggal di Amerika, boleh dikatakan di warga negara Amerika. Orang-orang Arab ni tuan-tuan, semuanya yang saya berkawan tu, semuanya ada PhD belaka. Tetapi semuanya hafaz Quran, tuan-tuan. Ya Allah, semuanya hafaz Quran. Jadi saudara, bila kita duduk dengan dia tu, bila akhlak, kita tengok akhlak dia. Kalau bab nak menuang air ni, dia tepis tangan kita tuan-tuan. Dia tepis tangan saya. Tangan kita. No, I'll do it. No, I'll do it. La ilaha illallah. Tuang air ni susah ke tuan-tuan? Tuang air ni besar ke ceritanya? Kecil. Tapi dia tak nak kita tuang air tuan-tuan. Dia tuang air. Kita biasa-biasanya adalah ada kuih-kuih sikit, kuih-kuih cara-cara kita lah tuan-tuan. Dia akan pergi. Dia khidmat. Tuan-tuan, inilah yang kesan dia daripada Al-Quran. Bukan kesan daripada dia PhD dalam matematik. Bukan kesan PhD matematiknya, bukan. Tapi kesan Al-Qurannya. Seorang tu tuan-tuan PhD dalam nuclear physics. Bukan nuclear fiziknya yang nak tuang air dia tuan-tuan. Al-Qurannya menyebabkan dia nak meraihkan tetamu, nak menuang air. Tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu, minta ustaz, macam mana nak kaitkan dengan akhlak ni? Akhlak dengan Al-Quran ni. Jadi yang sebab saya timbulkan akhlak ni, anak-anak kita, sejak kita bersiaran ni, sebelum saya bersiaran ni pun, saya bersiaran ni, Ustaz Asyik, dah 1 bulan 5 hari dah. 18 hari bulan dari itu sampai sekarang, 1 hari 5 kali. 1 hari 5 kali. Yang besarnya tadi, yang besarnya pukul 5 dan malamnya pukul 9.15. Pukul 5.45, 9.15. 1 jam siang, 1 jam malam. Yang lain tu ada 3 tu kecil. Itu yang kecil. 15 minit, 20 minit, 15 minit, 20 minit. Tapi saya nak sebut, bila kita dah buat macam ini, orang-orang Alhamdulillah berkembang. Inilah multiplier. Bila dia like and share. Tuan-tuan, yang ini pun like and share. Saya yakin Ustaz Asyik ada dia punya Facebook. Ustaz Asyik ada dia punya YouTube. Ustaz Asyik ada dia punya Instagram. Begitu juga Ustaz Saleh. Ustaz Saleh ada Facebook saya rasa. Tuan-tuan layari Facebook mereka. Senang aja. Asyik. AASYSHIK. Asyik. Asyik. Asyik Masyuk. Ustaz, saya nak pergi pada Ustaz Saleh tadi. Ustaz, ini Al-Quran dengan pembentukan akhlak. Sila Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi bila kita bincang tentang Quran dan pembentukan Ustaz punya ni tak berapa kuat saya rasa, tak berapa kuat Ustaz. Macam mana Ustaz punya tak Ustaz punya telefon tu agaknya macam mana? Boleh volume dia. Ada volume kat situ. Tak apa. Jalan Ustaz, jalan. Okey. Bila kita bincang tentang Quran okey jelas Okey. Okey, minta maaf. Okey, bila kita bincang tentang Quran dan akhlak, maka ia merupakan suatu perkara yang menjadi tonggak dalam Islam itu sendiri dan tonggak dalam Quran. Bila kita popular dengan hadis tentang Jibril alaihi salam jumpa Nabi SAW. Apa itu Islam? Maka Nabi menyatakan rukun Islam. Apa itu iman? Maka Nabi SAW menyatakan rukun iman. Kemudian malaikat Jibril tanya, apa itu ihsan? Maka Nabi SAW menjawab, anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu buat ibadah seumpama kamu melihat Allah Taala. Sekiranya kamu tidak dapat kedudukan tersebut, maka yakinlah bahawa Allah melihat kamu. Maka dalam sini ihsan merupakan parti penting dalam akhlak seseorang, dan perkara inilah yang ditegakkan, yang jadi fokus dalam Islam, dalam pembentukan manusia. Maka bila kita bincang tentang Al-Quran, maka Quran mengajar kepada kita dalam kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, kisah-kisah umat-umat terdahulu, bagaimana akhlak yang ada pada diri mereka. Ada mereka yang maju, hebat dari sudut ketamadunan. Nabi Lut alaihi salam, kaumnya, Fir'aun hebatnya, tetapi dari sudut akhlaknya sangat menyedihkan. Maka dalam perkara ini Islam datang untuk membetulkan bagaimana memandang dunia, supaya mereka melihat dunia ini sebagai suatu ladang untuk berbakti kepada manusia yang lain. Sebab itu kita lihat juga dalam perkara yang kedua, kita boleh lihat bagaimana Nabi SAW. Bila
Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Sayyidatina Aisyah, isteri kan, siapa yang paling tahu tentang akhlak kita Datuk? Isteri kita lah kan. Isteri kita lah, dia lah tahu dalam dan luar kita, zahir dan batin kita kan. Maka bila sahabat tanya tanya Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidatina Aisyah menyatakan, fa inna khuluqun nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana al-Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Quran. Maka dalam perkara ni, apabila kita baca Quran, maka bagaimana secara praktikalnya, maka kita lihat pada batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat bagaimana bentuk akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu jugalah apabila kita belajar, kita baca kisah Nabi Musa dengan Khidir. Bagaimana adab-adab dan akhlak tata susila seorang pelajar kepada gurunya, Allah Rabbi. Sangat tinggi sekali kan. Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, bagaimana Nabi Nuh alaihi salam yang berdakwah kepada kaumnya dalam ratusan tahun, tetapi hanya beberapa orang sahaja yang mengikutinya. Kita lihat bagaimana Nabi yang mana ada di kalangan mereka berjaya dalam hidupnya, kita lihat akhlaknya. Apabila mereka nak cakap gagal tak gagal lah, maksudnya kurang pengikut yang mengikuti dakwah mereka, maka kita lihat kesabaran mereka kan. Maka dalam perkara ini kita lihat dalam Quran, apa lagi, seorang kita mengidamkan pasangan hidup yang terbaik. Maka dalam Quran menyajikan kepada kita pasangan hidup yang terbaik, dan juga dalam Quran menyajikan kepada kita pasangan yang tak terbaik. Contohnya, kalau kita seorang suami yang baik, alhamdulillah, hafal Quran, cinta pada Quran, tiba-tiba dapat pasangan yang sebaliknya, maka kita boleh lihat, walaupun tak sama, kita boleh lihat bagaimana hidup Nabi Lut alaihi salam. Kita boleh lihat bagaimana hidup Nabi Nuh alaihi salam, seorang nabi, tapi isterinya membantah, melarang dan membangkang apa yang disampaikan. Kalau kita pula sebagai seorang isteri kan, kita boleh lihat bagaimana Asiyah. Kita boleh lihat Asiyah, isteri kepada Fir'aun. Asiyah seorang yang beriman pada Allah Ta'ala, yang taat pada Allah Ta'ala, tetapi dikurniakan, ditakdirkan mendapat suami yang sejahat-jahat manusia. Di situ kita lihat bagaimana kesabaran, akhlak yang ditunjukkan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Maka di sini akhlak bukan sekadar ketika kita bahagia, tapi akhlak juga ditunjukkan dalam Quran bagaimana kita berhadapan dengan permasalahan dan cabaran. Maka bila kita bincang tentang akhlak, maka tak dapat tidak kita kena rujuk kepada Al-Quranul Karim, dan secara praktikalnya kita lihat pada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Terima kasih Ustaz. Maknanya tuan-tuan dan tuan, kita boleh bentuk anak-anak kita, bentuk secara barat, bentuk secara timur. Tapi kita tidak bentuk secara ni tuan-tuan, tak jadi manalah dia, tak jadi mana. Kita boleh hantar dia belajar di England, belajar di Australia, belajar di Amerika dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, kalau kita tak ada dalam jiwanya, tak disekolahkan Al-Quran, bukan di sekolah, maknanya tak perlulah pergi, rasanya kalau nak pergi lebih baik, pergi Mahatafis dan sebagainya. Tapi kalau tidak ditarbiyahkan, tidak diislahkan, tidak dihidupkan Al-Quran, tuan-tuan, saya nampak dah depan mata saya belajar lama di luar negara tuan-tuan. Oh, teruk. Maklumlah budaya yang berbeza dengan budaya kita. Macam mana sosialnya berbeza dengan sosial kita. Macam mana ada orang tuan-tuan free for all. Almost everything is free for all. Thinkingnya free for all tuan-tuan dan puan. Dia punya akhlak tak ada. Macam kita takut tengok tuan-tuan. Macam musim panas misalnya. Musim panas, kita ada kelas musim panas. Saya kadang ambil pasal kita buat PhD ni nak cepat kita ambil. Musim panas ada kelas. Allah dengan pakai seluar pendek sependek-pendeknya perempuan.
Dalam kelas PhD tak ramai. Dalam 5 orang, 6 orang macam tu. Dia boleh duduk kaki belunju atas meja. Dia letak kaki atas meja tu. Dia tidak. Profesor depan tu tau. Profesor boleh depan tu. Macam mana tuan-tuan? Macam mana akhlak ni? Kita pun... padahal negeri itu tuan-tuan civilized. Negeri itu very cultured, very civilized. Technologically very advanced. Tuan-tuan sebut Amerika ni nombor 1 dalam dunia. Tapi tuan-tuan, akhlak manusia, Masya Allah. Tapi saya nak pergi kepada Ustaz. Ustaz, tadi Ustaz Asyik, saya nak pergi kepada Ustaz Asyik. Tadi saya katakan, saya ada satu tangisan dalam diri kita. Yang tangisan ini mungkin saya dah dengar, anak saya dah dengar, jiran-jiran dah dengar, sahabat-sahabat baik dah dengar. Apa dia? Bila saya buat summer camp, dalam 40 tahun buat summer camp. Dalam 40 tahun tu Ustaz, 1.2 juta manusia ikut program saya. 1.2 juta manusia. Masya Allah. Setahun 13 kali. Sekali-sekali itu ada 300, 400 orang, 500 orang. Bersama dengan ibu bapa, kalau hari pembukaan, hari penutup, kita ada di depan saya itu dalam 1,200, 1,500 orang Ustaz. Kadang-kadang kereta sampai dekat 1-2 kilometer. Kereta parking nak pergi tempat saya. Tempat latihan saya Ustaz Saleh, Nun di Sungai Lui. Masih ada lagi sekarang. Kita jadikan sekarang tu, pusat tu, sekarang ni, Mahat Hafiz. Mahat Hafiz, nubuah, masa tapi kenabian. Baru-baru ni ada COVID-19, kat situ tu nampaknya ada sikit tergendala oleh kerana COVID-19 ni. Tetapi apa pun nak cerita tuan-tuan, ada 256 orang kat situ tuan-tuan ni, orang yang menghafaz Al-Quran insya-Allah. Terutamanya daripada luar negara. Daripada luar negara datang belajar tahfiz Al-Quran di sini, kita letakkan dekat tempat saya sana di Sungai Lui, di Ulu Langat di sana. Tetapi apa yang saya nak sebutkan Ustaz? Dalam pengamatan saya selama 40 tahun ni, sedihnya ialah budak tingkatan 4, tingkatan 5. Bila saya buat yang remaja universiti Ustaz, tak boleh baca Quran Ustaz, tak boleh baca. Fatihah pun tak lepas Ustaz, tak lepas Fatihah. Nak sebut ha, tak boleh sebut Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, pasti Ustaz tak perlukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pasti Ustaz tak perlukan. Jadi inilah Ustaz. Bila dah budak macam tu, bila dah kahwin pun macam tu, dah dewasa, dah tua, dah beranak pinak pun macam tu Ustaz. Kadang-kadang guru Al-Quran dalam kampung tu 2-3 rumah saja bersebelah dengan rumah dia. Dia tak pergi Ustaz. Tak ada rasa ada pembukaan dalam hatinya untuk meraihkan kitabullah, kitab Al-Quran itu. Jadi macam mana Ustaz? Apa di antara tekniknya Ustaz? Tekniknya untuk kita secara crash program. Ini crash program ni. Kepada mereka yang tak boleh baca Quran, para penonton. Kalau para penonton yang merangkak-rangkak baca Al-Quran, ada yang masih tak kenal huruf Al-Quran, mari kita dengar daripada Ustaz Asyik ni. Apa dia cara-caranya untuk kita mendekati Al-Quran kalau kita berada dalam keadaan yang sedemikian. Sila Ustaz Asyik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk. Jadi Datuk dimulakan dengan Datuk menceritakan pengalaman Datuk dalam dunia training bagi motivasi, dan saya nak beritahu saya salah seorang daripada peserta yang pernah join program Datuk pada tahun 1997, betul? 67? 1997. Masya Allah. Masya Allah. Dan saya percaya dalam program tersebut antara yang menyumbang kepada saya untuk minat dalam dunia motivasi. Allah. Saya pun ada juga mengendalikan program-program motivasi. Allah. Okay, Alhamdulillah. Sebelum saya respon kepada soalan spesifik Datuk tadi, sebab Datuk sebut tentang training, program, summer camp dan sebagainya. I want to tell you, semua kepada para penonton yang lagi beberapa minit kita nak masuk ini, Allah. Bahawa yang kita nak masuk ini adalah satu program, very special program from Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak modul-modul yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan hanya Allah bagi pada bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Allah. Dan modul yang paling besar tak lain tak bukan modul Al-Quran. Yang mana sebahagiannya kalau kita nak fikir secara mendalam, banyak lagi yang kita tak jumpa. Sebagai contoh saya kongsi waktu pengalaman saya belajar di Madinah. Waktu dalam kelas, entah macam mana pensyarah ni, dia tahu ada salah seorang pelajar daripada Perancis yang dia ni baru convert to Muslim,
Dan Syekh pun minta dia share, boleh tak share macam mana boleh peluk agama Islam. Dia kata satu hari waktu di negara dia di Perancis, roommate dia pasang lagu. Jadi dia kata, lagu apa ni? Dalam bilik lah. Lagu apa ni? Dia kata, kawan kata, oh ni bukan lagu. Kalau bukan lagu ni apa ni? Ini Al-Quran. Subhanallah. Dia kata dia datang satu perasaan yang cukup lain macam, satu perasaan tenang yang tak pernah beliau rasai. Sehingga kan dipendekkan cerita, dia mendalami apa itu Islam, dia dapat hidayah, dia peluk agama Islam, dan rezeki beliau diberi peluang untuk belajar di Madinah. Tatkala dia masuk saja Masjid Nabawi, waktu solat Isyak, dia dengar bacaan Syekh Huzaifi. Dia kata inilah bacaan yang dia dengar waktu dia pertama kali dengar kawan dia pasang kaset tadi. Nak ceritanya, tanpa dia faham apa yang bacaan Al-Quran yang dia dengar, tanpa dia faham, tapi mampu menjentik hati dia sehingga dia kembali kepada agama fitrah. So balik pada tadi, Ramadan, bulan Quran, satu camp Al-Quran yang cukup hebat, yang perlu kita sambut, yang perlu kita rebut peluang ini untuk sama-sama kita perbaiki diri kita. Jadi soalan tentang bagaimana cara untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Paling penting yang pertama sekali, tak lain dan tak bukan, ialah dengan kita mengetahui apakah kelebihan kita berdamping dengan Al-Quran. Bila seseorang itu tahu apakah kelebihan sesuatu benda tu, pasti dia akan berkorban dengan hartanya, bahkan dengan nyawanya sekalipun untuk mendapatkan sesuatu benda yang dia tahu kelebihan dia. Malangnya, saya percaya kenapa ramai orang tak cenderung, tak minat untuk dengan Quran, sebab dia tak tahu kelebihan dia, Datuk. Kalau kita nak sebut satu persatu. Kalau kita nak sebut satu persatu kelebihan Quran ni, of course banyak. Tinggal lagi kita kena belajar, kita kena tahu. Dan daripada situ, once dah ada kesedaran dan semangat, dia sanggup saja belajar daripada asas. Yang kedua, of course kita kena bina environment. Bi'ah, kena wujudkan suasana. Masuk kereta, CD Quran. Masuk rumah, ada suasana-suasana Quran itu, maka tak pelik dia mudah untuk mendekati Al-Quran dan belajar walaupun daripada asas. Saya daripada yang memang ada bumbu. Bila dia mampu menyebut huruf fa, Datuk, huruf fa, dia dapat sebut fa, saya kata yang itu betul, menitis air mata dia. Dia kata, Ustaz, saya tak malu dengan Ustaz. Saya takut saya malu dengan Allah SWT nanti sebab tak mampu nak menyebut huruf-huruf kata-katanya. So itulah antara asasnya lah, yang penting kita wujudkan kesedaran, mana kena tahu kelebihan Al-Quran, berdamping Al-Quran. Yang kedua, kita kena wujudkan suasana Al-Quran. Masya-Allah. Ustaz, saya nak buat sikit lagi pengumuman Ustaz ya. Yang pertama sekali tuan-tuan ya, malam ini selepas kita bertarawih malam ini pukul 10 sampai pukul 11, kita ada satu lagi program, kita panggil program tu #Salam Husnul Khatimah. #Salam Husnul Khatimah. Yang ini sekarang ni #Salam Husnul Khatimah 1. Malam ini nanti #Salam Husnul Khatimah 2. Bila kita sebut Salam Husnul Khatimah ni tuan-tuan ni, saya nak share dengan ustaz-ustaz ni. Ustaz Saleh pun mungkin dah tahu, mungkin Ustaz Asyik dah tak tahu. Ustaz ya, saya sedang usahakan ini Ustaz ya. Saya sedang usahakan ini. Ini namanya Ustaz, Anjung Husnul Khatimah. Ini namanya Anjung Husnul Khatimah. Ini yang nak dibina insya-Allah dalam 2 tahun, 2 tahun setengah siaplah Ustaz. Ini dibina secara non-profit making. Non-profit making, kita bina insya-Allah atas dasar wakaf, atas dasar zakat. Bukan kita menjadi pemungut zakat. Orang yang bayar zakat tu yang besar biasanya ada pulangan dibagi kepada dia. Dialah yang akan mendistribusikan zakat itu untuk orang-orang pilihan dan syarikat-syarikat ataupun organisasi pilihan dia. Yang itulah kita minta supaya mereka masukkan dalam tabung Anjung Husnul Khatimah. Masya-Allah. Ustaz ya, apa lagi Anjung Khatimah ni kita buat dia punya fund dia ataupun dia punya dana dia berdasarkan kepada sedekah, berdasarkan infak, berdasarkan fidyah, amal jariah fi sabilillah. Tidak ada satu sen pun untuk keuntungan. Apa yang kita buat tuan-tuan ya? Semuanya ni Ustaz 13 juta ringgit Ustaz. 13 juta ringgit insya-Allah. 13 juta ringgit dan insya-Allah tuan-tuan ya, tanah tu harga 1 juta.
Saya dah beli tanah tu Ustaz. Minta maaf lah tuan-tuan. Saya bukanlah nak tunjuk. Saya dah beli tanah tu. Saya dah ansur beberapa tahun saya ansur. Saya ansur dan sekarang dah habis saya ansur. Dan insya-Allah tanah itu gerannya dinamakan nanti Majlis Agama Islam Selangor atau MAIS, Majlis Agama Islam Selangor sebagai pemegang amanah wakaf. Saya wakafkan tanah itu untuk didirikan Anjung Husnul Khatimah. Apa Anjung Husnul Khatimah ni? Anjung Husnul Khatimah ni ada dua Ustaz. Satu, Anjung Husnul Khatimah ni untuk memberikan insya-Allah latihan-latihan ilmu, kemahiran dan praktikal macam mana nak mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana ilmu nak mati bertemu dengan Allah. Macam mana amalan nak mati bertemu dengan Allah. Macam mana zikir nak mati bertemu dengan Allah. Macam mana Quran nak mati, kita nak mati dengan Quran bertemu dengan Allah. Macam mana amalan-amalan kita selama ni tinggal Ustaz. Kita tinggal amalan kita. Macam mana kita nak berada dalam keadaan sakratul maut. Macam mana kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Ustaz. Yang kedua, tuan-tuan, kita beri kepada anak-anak kita. Anak-anak kita yang datang insya-Allah umur 15 tahun sampailah umur 20, 30, 40, 50, 60, asalkan ada mak bapak yang masih hidup untuk dikhidmati. Kita nak latih anak-anak ni, berilah khidmat yang terbaik kepada mak bapak. Kalau kamu tak sembahyang, pasti kamu tak boleh bagi khidmat yang terbaik kepada ibu dan ayah. Kalau kamu tak tahu baca Quran, kamu tak boleh bagi khidmat yang terbaik kepada ibu dan ayah. Jadi di sinilah kita nak bina Ustaz, nak bina anak-anak ini supaya anak ini menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Dia boleh bantu ibu dan ayah khidmat waktu ibu ayah sihat, satu. Boleh khidmat ibu ayah sakit ringan, dua. Boleh khidmati ibu ayah sakit berat, tiga. Boleh khidmati ibu ayah yang sedang berada di nazak dalam sakratul maut. Dan boleh mengkhidmati ibu ayah waktu ibu ayah sudah terbujur menjadi mayat. Dialah yang akan mengorganisasi, menguruskan mayat ibu dan ayah. Orang masjid hanya tunjuk cara tangan-tangan anak memandikan, tangan-tangan anak salat menjadi imam salat jenazah pun anak-anak inilah. Itulah yang afdal menjadi imam jenazah, bukan imam di masjid, bukan imam di surau. Kemudian selepas itu, insya-Allah kita nak bagi tahu anak-anak ni supaya dia dapat menguruskan harta-harta yang ditinggalkan, supaya setiap satu sen harta mak bapak itu tidak dibelanjakan hingga boleh menyebabkan ibu bapa terseksa di alam barzah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita harta yang ditinggalkan anak-anak kadang-kadang adik-beradik tak bertegur Ustaz. Sampai akhir hayat tak bertegur. Abang tak bertegur kakak, kakak tak bertegur abang, abang tak bertegur adik. Berkelahi sampai akhir hayat. Yang ini kita seksa mak bapak yang berada di alam barzah. Ustaz, untuk program yang macam ini, satu dunia ni tak ada orang buat Ustaz. Tak ada orang buat satu dunia ni. Tak ada di Saudi, tak ada di Mesir, tak ada di Yaman, tak ada di Amerika, tak ada di Eropah. Yang akan ada di Malaysia. Yang akan ada di Selangor. Yang akan ada di Sungai Semungkir. Inilah yang saya dirikan tuan-tuan. Inilah. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah benda ini kita buat non-profit making. Not even 1 cent to be making profit. Tak ada. Dan saya telah berusaha dengan kawan-kawan tuan-tuan. Kita pusing satu Malaysia Ustaz. Pusing satu Malaysia. Apa yang kita bawa? Kita bawa salam husnul khatimah. #salam husnul khatimah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya harap insya-Allah. Dan saya ada buku ni Ustaz ya. Ini buku yang ke-41 saya tulis. Saya dah tulis 41 buku Ustaz ya. Ini buku 41. Nama buku ni Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Inilah tuan-tuan. Buku ni kita tulis style cookbook. Cookbook maknanya practical. The how part. Bukan what is, bukan why is. How. How to do it. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Buku yang kedua, ini buku yang ke-42 Ustaz. Ini buku yang 42. Nama buku ni Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim. Buku ini saya nak tunjukkan pada diri saya nak tunjukkan kepada anak isteri saya nak tunjukkan kepada sahabat-sahabat jiran tetangga saya, dan saya nak tunjukkan kepada seluruh umat Muhammad SAW supaya mereka bersedia bila malakal maut datang. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai malakal maut, kita tak boleh elak, tak boleh ditangguh satu saat, tidak boleh segera satu saat. Kita akan tuan para penonton, seluruhnya akan mati. Bersedialah untuk mati bertemu dengan Allah. Buku ini membekalkan persediaan untuk mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, ada satu lagi. Tuan-tuan, saya nak cerita sikit aja dalam 1 minit. Tuan-tuan, saya menulis buku yang ke-44, 43. Apa nama buku itu Ustaz?
Patutnya buku tu dah ada di perkelilingan kita selama 3 minggu. Tapi pasal COVID ni, printer tak dapat beli kertas, jadi tak dapat diterbitkan. Apa nama buku tu, Ustaz? Buku tu namanya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteri Ustaz, isteri saya, isteri Ustaz Saleh, isteri Ustaz Asyik bukan ketua bidadari. Dia bukan isteri kita bukan bidadari syurga. Isteri kita ketua bidadari syurga. Jadi inilah tuan-tuan, insya-Allah saya nak yakinkan kepada para wanita seluruhnya yang dah kahwin, yang belum kahwin, yang tua, yang muda, mari kita jadi ketua bidadari syurga insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Asyik. Saya nak bagi ruang 1 minit seorang. Yang penutupnya. Saya nak bagi tadi Ustaz Saleh mula, sekarang Ustaz Asyik mula dulu. 1 minit Ustaz. Sila. Okey, bismillah. Terima kasih kepada Datuk Dr. Azali atas sudah menjemput saya. Jadi di penutup ni suka saya nak mewawarkan atas semangat kita mengepung dunia dengan kebaikan. Lebih-lebih lagi kita di bulan Ramadan, bulan Quran, saya nak mengajak pada semua para penonton kepada program yang kami rancang yang insya-Allah laksanakan pada bulan Ramadan ini adalah menggunakan ataupun memanfaatkan teknologi yang ada, sebagai contohnya yang kita ada di Zoom ni, untuk program tahsin Al-Quran online. Dan antara guru-guru yang kita jemput, salah seorangnya adalah Pegawai Tinggi Masjid Nabawi Asy-Syarif, Syekh Jam'an Al-Asiri. Datuk, saya pun macam mimpi sahabat saya ni, dia escort saya dan beberapa orang peserta saya ke Raudhah. Tak ada orang, kosong, kami dia escort. So saya pun tak sangka beliau berbesar hati untuk menjadi salah seorang guru guru Quran dalam program kami ini. Dan siapa yang berminat boleh mendapatkan maklumat berkenaan dengan program tersebut, tahsin Quran online, di Facebook Kelas Mengaji Online. Kelas Mengaji Online. Kita ada share info. So jadi setakat itu saja. Saya doakan kepada semua, tahniah kepada semua kerana dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi sebagai hamba-Nya yang dapat menjamah keberkatan bulan Ramadan. Sila Ustaz Saleh. Sila Ustaz Saleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk. Pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada Datuk dan juga kru untuk kerana menjemput saya pada kali ini. Dan saya berbesar hatilah untuk berkongsi dengan Datuk dan juga para pendengar sekalian. Cuma di akhir pertemuan kita pada petang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala ini, yang mana perbincangan kita tentang Quran terlalu luaslah. Kita nak bincangkan dalam masa 1 minit memang 1 jam memang tak sempat. Cuma alhamdulillah kalau Datuk hebat dengan buku-buku kekeluargaan, saya pun nak meniru Datuk jugalah. Alhamdulillah. Sila. Dan alhamdulillah ni antara buku saya tentang Al-Quran, mendampingi Al-Quran. Alhamdulillah. Mendampingi Al-Quran. Alhamdulillah. Mendampingi Al-Quran. Yang mana alhamdulillah setakat ni 4 buah buku tentang Quran telah saya terbitkan. Masya-Allah. Satu yang pertama, Sehingga Al-Quran Terpahat di Hati. Itu yang kedua, Anakku Cinta Al-Quran, melahirkan pencinta Al-Quran. Yang ketiga, Anakku Seorang Hafiz. Dan yang keempat, mendampingi Al-Quran. Ini antara khidmat untuk bersama dengan Quran lah. Dan bagaimana kadang-kadang kita nak selesaikan dalam isu masalah akhlak semua, dan saya cuba beri khidmat untuk sama-sama kongsikan dengan para masyarakat lah, iaitu buku Indahkan Adabmu. Indahkan Adabmu merupakan Masya-Allah. Cantik. terjemahan dan juga huraian ringkas daripada kitab Imam Bukhari. Biasa kita kenal Imam Bukhari dengan Sahih Bukhari. Ya. Kitab yang kedua, sebagaimana Syekh Muallimi, seorang muhaddis menyatakan, kitab Adab Mufrad merupakan kitab yang kedua paling penting selepas daripada Sahih Bukhari. Dan buku ni alhamdulillah dapat saya terbitkan, dan cuma tak ada kat pasaran lah, saya jual secara online saja. Terus kepada FB saya Soleh Razak -Wacana Ilmu. Soleh Razak Wacana Ilmu. Okey, tu antara, dan sekarang ni alhamdulillah 11 buku lah telah diterbitkan. 11 buku dah Ustaz. 11 buku. Masya-Allah. Boleh nanti tengok pada page Soleh Razak -Wacana
ilmu nanti, Ilmu, wacana ilmu. nanti, wacana ilmu. Okey. Dan Okey. akhir sekali Datuk, sebagai pesanan terakhir lah, sebagai orang panggil, saya rasa tak lengkap untuk saya kongsikan sempena bila kita bincang tentang Syahrul Quran. Saya nak petiklah apa yang saya tulis dalam buku Mendampingi Quran, yang mana bila Nabi SAW menyatakan siapa-siapa, hadis riwayat Imam Tirmizi, kita baca satu huruf kita akan dapat 10 pahala, kan? Cuba bayangkan tuan-tuan, puan-puan, penonton sekalian, rasa-rasa berapa huruf ada dalam Quran. Kita khatam Quran, Imam Qurtubi pada muka surat 56. Pada muka surat 56, yang mana Imam Qurtubi menyatakan para ulama telah membilang huruf-huruf dalam Al-Quran, dan mereka menemui 311,251. 311,251. Mudahnya 300,000 huruf dalam Quran. Bayangkan tuan-tuan, puan-puan, penonton sekalian, kita bulan Quran, kita bulan Ramadan, bulan Quran, Syahrul Quran, kita khatamkan Quran pada bulan Ramadan. Maksudnya kalau kita relatekan dengan hadis Imam Tirmizi tadi, maksudnya kita dah dapat pahala 3 juta. Allah. 3 juta tu, Datuk, kan? Dah jadi jutawan kita dengan sekali khatam. Tambah lagi dengan bulan Ramadan yang diganda-gandakan mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini merupakan suatu bulan yang perlu kita rebutlah untuk hafal, untuk baca Quran sehingga khatam. Dan yang terakhir yang Datuk saya nak kongsikan, bila kita datang bulan Ramadan, saya nak pesan pada diri saya nak pesan pada mak dan ayah sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, antara perkara penting kita fikir tentang pencen kubur kita nanti. Kita, bagi saya, setiap mak ayah wajib ajar surah Fatihah kepada anak kita. Pastikan anak kita pandai baca Fatihah daripada mulut kita yang bergelar mak dan ayah. Allah. Kenapa, Datuk? Ya. Kemungkinan lah, macam saya, alhamdulillah anak saya khatam dengan saya, kan, 30 juzuk, dan anak sekarang ni masuk proses untuk hafalan. Cuma kalau mak ayah yang tak ada kemampuan untuk mengajar 30 juzuk, takkan kita tak mampu untuk mengajar suratul Fatihah pada anak kita. Bayangkan anak kita sembahyang 5 waktu sehari semalam, sepanjang hidupnya dia membaca suratul Fatihah. Maka ini merupakan satu pencen kubur yang tak putus-putus lah yang kita akan dapat, insya-Allah. Insya-Allah. Itu sajalah Datuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada penonton sekian. Saya minta maaf, minta ampun sekiranya tersalah dan silap. Terima kasih juga sahabat Ustaz Ashik atas perkongsian. Lama tak jumpa. Terima kasih. Terima kasih kepada Sama. Datuk semua. Okey, jazakumullah khairan katsir. Okey, tuan-tuan dan puan-puan hormati sekalian, alhamdulillah. Pada Ustaz Ashik, tuan-tuan, kelas mengaji online. Pergi tuan-tuan, kelas mengaji online ni. Ni mungkin bertalaki, kita ada orang daripada Madinah, masya-Allah. Orang daripada Masjid Nabawi datang untuk mengajar kita, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Dan juga buku-buku yang ditulis, ada 11 buku terbitan daripada Ustaz Saleh. Masya-Allah, tuan-tuan. Dapatkan buku tu, sebahagian besarnya online. Tadi dah ada bagi kepada page dia, pada page. Saya yakin Ustaz Ashik pun ada page dia, boleh pergi pada page dia untuk tahu kelas mengaji Al-Qurannya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, jangan lupa malam ini pukul 10 sampai pukul 11. Siapa tetamu saya? Tetamu saya Brother Firdaus Wong Abdullah. Satu lagi Al-Fadhil Brother Kamarudin Abdullah. Dua-duanya revert. Belum masuk, bukan Islam daripada asalnya. Masuk Islam tapi perjuangan Islamnya, tuan-tuan malu, saya pun malu. Nanti kita dengar, kita ikuti pukul 10 sampai pukul 11 nanti. Tuan-tuan, besok. Untuk saya besok, pagi-pagi besok ada pukul 7 sampai sekitar dalam 7.20. Itu saya punya. Itu kita panggil sentuhan subuh. Lepas tu, lepas zuhur, kita ada 15 minit. Kita panggil tausiah zuhur, insya-Allah. Lepas tu, pukul 5, pukul 6, kita ada hashtag Salam Husnul Khatimah 1, pukul 5 sampai pukul 6. Dan malam, hashtag Salam Khosimah 2, kita mulakan pada pukul 10 hingga pukul 11. Tuan-tuan jangan lupa, tuan-tuan, yang tadi untuk tuan-tuan menderma dan sebagainya, untuk tuan-tuan dapatkan buku Ustaz dan buku saya. Untuk buku saya ni, tuan-tuan hubungi 013-628-3985.
0136283985, 0136283985, hubungi Puan Soraya. Hubungi Puan Soraya, insya-Allah. Cukup setakat itu. Terima kasih kepada Ustaz Asyik. Terima kasih kepada Ustaz Saleh. Terima kasih kepada teman-teman saya yang lain-lainnya, para penonton dan penonton sekalian. Saya memang, Ustaz, kita ni daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, setiap malam, setiap petang, setiap malam, Ustaz. Saya harap bila saya hubungi Ustaz lagi untuk datang, untuk di rumah, bukan nak datang pun, di rumah aje. Turun katil, hadap. Senang radio tonton. Jadi insya-Allah, kalau itu pun kita tak mampu buat, saya tak tahulah apa perjuangan kita untuk agama Allah SWT. Kita harap tuan-tuan ini akan berlaku insya-Allah. Cukup setakat itu. Aqul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #salam husnul khatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.